makanan. Malaysia harus menggalakkan pelaburan berkualiti dengan memberi tumpuan kepada aktiviti berteknologi tinggi dan mempercepatkan peralihan kepada ekonomi hijau untuk menyokong agenda pembangunan mapan SDG dan menjadikan Malaysia sebuah negara rendah karbon. Sebagai contoh, penggunaan tenaga solar mampu mengurangkan kebergantungan negara terhadap sumber tenaga asli. Malaysia harus mengambil contoh negara berteknologi tinggi seperti China dan Jepun yang boleh membantu rakyat mengurangkan perbelanjaan tenaga elektrik seharian, terutamanya dalam sektor pertanian. Penggunaan teknologi tinggi dalam pertanian mampu mengubah persepsi bahawa pertanian bukan lagi profesi kampung. Maka saya mencadangkan agar kerajaan memberi tumpuan bagi pembangunan petani muda melalui program agripreneur dan penggunaan teknologi berteraskan Internet of Things dengan izin IoT dan aplikasi drone bagi mekanisme semburan baja dan lain-lain aktiviti pertanian. Oleh itu, latihan pertanian kebangsaan harus meneliti pemberian kursus-kursus berteraskan teknologi supaya ilmu tersebut dapat dipraktikkan terutamanya bagi menggalakkan petani muda meneruskan kelangsungan keselamatan makanan dalam negara. Dalam bajet yang telah dibentangkan, jumlah yang diperuntukkan bagi pelanjaan mengurus industri beras dan padi tahun 2022 menurun dengan sangat ketara, manakala bagi pembangunan juga dikurangkan kepada RM25 juta pada tahun 2022 berbanding 4.2 juta pada tahun 2021. Begitu juga peruntukan kepada Lembaga Kemajuan Pertanian Muda, iaitu MADA yang tiada peningkatan bagi peruntukan mengurus khususnya bagi penyelenggaraan tali air, terusan, tersier, saliran, parit dan jalan-jalan ladang yang jauhnya seluas, maknanya sejauh 5,330 km yang sangat penting bagi tujuan penanaman padi seluas 100,685 hektar di negeri Kedah dan Perlis ketika jelapang padi negara ini sedang membekalkan 43% keperluan beras negara untuk 32 rakyat Malaysia. Beras yang dihasilkan dalam tempoh setahun pula menyaksikan Malaysia masih lagi terkebelakang, iaitu sekitar 2.2 juta tan metrik berbanding Vietnam 34 juta tan metrik dan Filipina 15.3 juta tan metrik, dan menyebabkan negara kita masih berharap kepada import beras dari luar negara. Kerajaan harus segera menyelesaikan masalah kebergantungan produk beras import menerusi pembangunan R&D dan memperkasakan agensi-agensi kerajaan berkaitan padi dengan membekalkan kemudahan-kemudahan bagi tujuan penghilangan produk padi dan lain-lain aktiviti penanaman padi. Jumlah belanjaan yang besar iaitu sebanyak RM1.7 bilion diperuntukkan untuk subsidi dan insentif bagi industri padi, pertanian dan perikanan. Bagaimanapun isu yang menjadi persoalan sejauh mana subsidi ini sampai kepada para petani, kerana sistem pengagihan subsidi ini melibatkan pelbagai pihak termasuk pihak industri yang mengawal segala harga input pertanian dan teknologi